Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 13 hari bulan Mei. Hari pertama PKPB fasa kelima yang bermula pada 13 hari bulan hari ini sehinggalah 9 hari bulan Jun nanti selepas raya lah tu. Jadi kali ini PKPB kali ini 4 minggu. Sebelum daripada ni kan PKP 1, 2, 3, 4 tu semuanya 2 minggu. Kali ni dia tambah 4 minggu sekali. Jadi kita nak tengok lah dulu. Pertama-tama ni kita tengok dari segi hal ehwal dunia dululah. Kemudian kita nak tengok 15 negara. Kalau negara kita ni alhamdulillah lah dah mula dapat terkawal lah. Jadi kita nak tengok negara-negara yang utama daripada US sampai kepada Belgium ni, maknanya nombor 1 sampai ke 15. Kita nak tengok macam mana situasi di negara-negara yang ini dari segi susunan mengikut kes COVID-19-nya di negara-negara tersebut. Jadi kita tengok dululah dunia setakat hari ini telah mencatat 4.3 juta kes positif COVID-19 dengan 293,000 kematian. Amerika yang tertinggi 1.4 juta kes positif di Amerika dengan 83,000 kematian. Yang diikuti oleh Spanyol, Rusia, UK, Itali, Perancis, Brazil, Jerman, Turki, Iran, China, India, Peru, Kanada dan Belgium. Yang ke-15. Dari segi catatan kematiannya dah ada 293,000, Amerika mencatat 83,000. Kalau dari segi kematian, UK yang kedua setelah US 32,000, kemudiannya Itali 30,000. Kemudian diikuti oleh France 26,991, baru Spain 26,920. Selain daripada tu ada bawah daripada 20 lah, Brazil 12,000 apa semua jadi kalau kita tengok ni Amerika ni dah mula nampak dia punya peak dia. Pasal apa? Pada Mei 10 1,30,000. Mei 11 1,41,000. Mei 12 1,28,000. Jadi ini kan 30, 41, 28. Jadi naik turun. Jadinya dah ada naik turunnya. Jadi menunjukkan bahawa dia dah mula kita dah mula nampak dia punya peaknya lah. Kita harapkan besok ke kemudian ada penurunan teruslah. Ni dari segi active case Active case ni jumlah kes ditolak dengan kematian, ditolak dengan yang sembuh. Jadi yang aktif yang kat hospital lah, senang cakapnya tu kan. Tetapi ada di setengah-setengah negara tu active case pun kena karantina dekat rumah. Pasal dah tak muat lah agaknya ikut dekat hospital. Jadi bukan semestinya active case ni dekat hospital lah. Tapi senang bahasanya tu yang sepatutnya di hospital. Jadi kalau kita tengok di sini ni, yang keduanya kan Spain. Spain alhamdulillah, Spain dah mula menurun, nampak ni. Active case-nya dah menurun. Kemudian Rusia ni dah mencanak naik lah mula-mula dia dekat bawah kan. Ini dah jadi nombor 3 pula. Tengok dia masih lagi menaik ni kesnya. Walaupun demikian, kes di Rusia ini tidak melibatkan kematian yang banyak. Hanya walaupun dia ada 200,000 lebih, tetapi kematian hanya 2,000 lebih sahaja. Itu. Kemudiannya ikuti oleh UK. UK ni tak tahu apa dah jadi dengan UK ni. Dia terus menaik, tak ada menunjukkan tanda-tanda untuk nak jumpa peak kemudian menurun. Ni dari segi aktif kesnya ni masih dalam menaik. Dengan kematiannya pun dah kira nombor 2 dia. Jadi UK ni kita tak tahu kenapa boleh jadi macam ni sangat. Kita tengok Itali, setidak-tidaknya Itali sudah menurun. Ini dah jauh jugalah dia punya menurunnya, dah banyaklah perubahan dia kan ke arah menurun ni aktif kesnya. Begitu juga France dah flatten. Dah mendata dah pucuknya ni kan, maknanya tu dia dah jumpa lah dia punya peak dia ni kan. Tetapi Brazil ni masih lagi menaik. Brazil ni kan, Brazil yang keberapa ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang ke-7 ni terus menaik. Jerman memang dah nampak menurunnya.
menurun macam ini. Jadi Jerman kematian dah 7,000 lebih, jadi 173,000 kes Jerman. Lepas tu ni Turki pun dah menurun dah. Dah nampak lah mana yang hijau ni kan ya. Kalau ni apa ni, Iran yang antara negara yang terawal kena lah seng-seng China, South Korea semua tu kan. Tapi dia nampak ni macam nak menaik balik pula ni kan. Bukan macam nak menaik balik ni kan. Tapi dia dah, kes ni tu dah nampak lah, dia punya peak sini ni dah turun lah. Kalau China tu memang kita dah nampak lah, dah flatten kat belakangnya ni kan ya. Ni India ni, lepas daripada China ni sekarang ni dah India masih lagi mencanak naik ni. Begitu juga Peru yang mana di Amerika Latin ni. Peru, Brazil tadi pun menaik juga kan. Amerika Latin ni nampaknya masih menaik lagi ni. Peru masih menaik lagi ni. Kanada alhamdulillah nampak dah mula nak flatten kat sini ni kan. Kanada 71,000 5,000 kematian. Dah mula flattening lah dia punya active case-nya tu. Harap-harap lah Belgium masih lagi menaik, mula nak mendata, tapi belum cukup lah untuk mendatanya tu. Jadi gitulah kalau kita tengok dekat sini ni, mereka dah ada nampak lah pertanda untuk nak flatten. Perancis memang dah flatten, sama Kanada ni. Macam China, Iran, Jerman, Turki, Itali, Spain ni memang dah menurun lah. Kata orang tu dia dah sampai kepada peaknya lah. Jadi kalau dari sini negara yang telah mencapai peaknya ni, inilah negara yang kita tandakan dengan hijau. Untuk 15 negara yang tertinggi lah kesnya kan. UK, Brazil, Peru, Belgium, India, Rusia ni masih mencanak naik lagi. Jadi itulah di antaranya negara-negara 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi negara yang masih mencanak naik daripada 15. Jadi kan jadi bila kita gitu, kita nampak US, France, Kanada dah nampak dia punya puncak ni. Dia mula nak nampak tak lama lagi dia menurun lah tu kan flattening. Kanada dengan France tu kan dah nampak flattening. US ni dah naik, dah mula turun. Ada satu hari ni, maknanya semalam menurun sikit. Tapi Rusia, UK, Brazil, India ni, Belgium semua tu belum nampak lagi puncaknya. Tak tahu berapa lama lagi. Yang teruk sekali ni UK ni lah, yang dah lama ni kan. Rusia, Brazil ni kira kemudian sikit lah. Macam India semua ni kemudian sikit. Tapi UK ni masih mencanak naik lagi. Jadi belum nampak lagi puncak kepada trend kes aktif COVID-19 ni. Jadi gitulah keadaan 15 negara yang tertinggi dalam kes COVID-19 tu. Macam mana pun kita kena tengok lah negara kita. Ni kes baru setiap harinya tu kan. Sekarang ni kita baru memulakan fasa ke-5 hari ni. Kita dekat sini ni. 13 hari bulan 5 ni kan. Kita dekat sini ni. Jadi kalau nak ditengokkan ni kan, ada sebelum daripada ni kan, fasa ke berapa tu? Fasa ke-3, fasa ke-2 ni, kita dalam trend yang menurun yang memang cantik lah waktu tu, cantik. Tetapi kita ni kena realistik lah. Kita kena izinkan anak-anak yang berada di luar negara ni kan, yang sedang belajar di luar negara tu, supaya dapat balik. Pasal yalah, dekat tempat mereka belajar pun bukan boleh nak belajar kan, jadinya paksa bawa balik lah. Jadi bila pelajar-pelajar luar negara ni, begitu juga dengan pekerja-pekerja kita yang di luar negara, di Singapura lah terutamanya tu kan, kita izinkan balik kan, maka kita menaik semula lah ni kan. Dia punya kes ni tu menaik semula. Jadi kes ni jadi shifted lah. Kalau nak kira trendnya daripada yang biru ni kepada yang merah sini ni. Ini disebabkan oleh kelonggaran yang kita beri. Yalah, kita kena realistik lah. Keduanya, yang ini pula seolah-olahnya tu macam kesan daripada PKPB ni kan, maknanya memulakan aktiviti semua kita mula dekat sini. Jadi ini nampak macam kemungkinannya tu kesan daripada kelonggaran mengizinkan aktiviti perniagaan kembali beroperasi. Macam itulah agaknya kot. Kalau yang ini ni keizinan pelajar dan pekerja di luar negara balik. Yang ini mungkin lah kenaikan ini kan naik, lepas tu turun, naik semula ni kan. Kelonggaran kita beri dalam
beroperasi ya. Setengah-setengah sektor kita buka. Sekarang ni kan dah jadi macam aktiviti perniagaan dah jadi lebih terbuka. Jadi mungkin inilah. Tapi kita harapkan kita dalam trend yang ini masih lagi lah selamat. Setidak-tidaknya dengan dua kelonggaran yang kita buat ini tadi kan, kelonggaran pelajar dan pekerja luar negara pulang dan juga kelonggaran beraktiviti. Jadi perniagaan dapat dibuka, kita masih lagi dalam keadaan yang terkawal. Ini yang kita nampak. Mana kes baru tidaklah melonjak begitu mendadak, masih dalam bentuk yang terkawal. Jadi, ini kalau kita tengok dari segi 3 days rolling ya, daily confirm case, rolling 3 days average, maknanya tu purata 3 hari berturut-turut. Itulah ni tadi seperti mana tadi, kalau kita tidak memberi keizinan untuk pelajar-pelajar dan pekerja yang di luar negara itu balik, dan kita tidak memberikan kelonggaran kepada aktiviti, kita strict sangat macam yang sebelum tu lah kan ya, PKP 2-3 tu kan, mungkin kita akan mengikut trend yang biru ni. Tetapi dengan kelonggaran-kelonggaran yang kita berikan dengan menjadinya PKP B ni kan ya, kita terganjak sedikit. Tak apalah, setidak-tidaknya worse lah kata orang tu kan. Penambahannya pun tidaklah begitu mendadak. Jadinya mesti dalam kawalan dan segala fasilitis kemudahan di hospital kita sudah sediakan. Jadinya tidaklah kita jadi takut. Kawal lah istilahnya tu kan. Nah, ini dari segi aktif case-nya. Kita nampak ni kan, kita naik, lepas tu kita menurun itu. Sekarang hari ini 12 hari bulan. Setidak-tidaknya sekarang aktif case kita sudah berada di hujung 12 hari bulan ni semalam, maknanya hujung PKP 4. Di hujung PKP 4 kita sudah berada di bawah daripada 1,500 kes aktifnya. Sudah 1410. Alhamdulillah lah. Jadi kita berharap kita dapat terus. Ini yang tadi ni flattening ni disebabkan oleh kita. Kan kita dah cantik dah, trend ni terus. Patutnya gini gitu kan. Tapi terganjak ke sana ni disebabkan oleh kelonggaran-kelonggaran yang kita berikan. Itu tadi yang seperti kita bincangkan sebelum ni. Ini aktif case ya. Aktif case ni adalah jumlah kes ditolak dengan kematian ditolak dengan yang sembuh. Jadi yang aktif case, senang bahasa mudahnya tu yang masuk hospital. Tapi sebahagian daripada yang positif ni kemungkinannya tidak di hospital, di karantin di tempat lain. Macam itulah. Ni. Kalau kita analisa, satu waktu hari itu pada sekitar 18 hari bulan tu kita menjangkakan, kalau tak silap saya tu di dalam Facebook Datuk Seri Najib tu dia mengatakan bahawa diharapkan ini 18 bulan 4 hari itu kan ya, diharapkan pada penghujung PKP 3 ni aktif case-nya akan berada pada 1,000. Ini targetnya. Tapi memanglah kalau berdasarkan kepada data waktu itu pasal 18 hari bulan ni sekitar sini ni. Memanglah macam ni. Tapi kemudiannya beberapa hari kemudian tu kita dah berganjak sini. Jadi maknanya sampai kepada minggu kedua PKP 3 tu dia dah shifted ke situlah, terganjak ke sana. Dia punya projection dia tu kan, line of projection itu terganjak kemari. Jadi lebih kurangnya tu kan di sini. Jadi seolah-olahnya kalau 1,000 tu maknanya hujung fasa keempat. Kalau tadi hujung fasa ketiga, dia terganjak 2 minggu lah jadinya kan. Kalau ikut trennya ini. Tetapi kemudiannya kita kena realistik lah. Jadi secara realitinya kita harus mengizinkan pelajar di luar negara untuk pulang, pekerja di luar negara Singapura untuk pulang, aktiviti pada sektor yang selamat untuk mula beroperasi. Macam itulah, macam ni kan. Target macam ni. Okey, ni target. Dah jadi kenyataan. Kita target itu 1,500 pada 12 hari bulan 5 hujung PKP lah. Tapi pada 12 hari bulan 5 kita dah 1410. Alhamdulillah kita dah capai ini target ni. Jadi mana mengikut yang inilah. Kemudian kita harapkan kalau ikut trend yang ini kan, kita target case jadi 1,000 tu pada sekitar raya nantilah 25 hari bulan 5 gitulah kan Dan kita target pada 500 tu pada hujung fasa fasa ni lah, fasa PKPB fasa 5 ni, 9 hari bulan 6. Maknanya pada hujung fasa 6 nanti, fasa 5 ni nanti 9 hari bulan 6 kita harapkan kes aktif ni jadi 500. Ni kita punya pengharapan. Jadi keberhasilannya pada 12 hari bulan 5 hujung fasa PKP fasa 4 kes aktif sudah di bawah 1,500. Ini target kita lah, 1,000 pada sekitar hari raya, 500
pada hujung PKP di fasa 5 ni. Kita harap gitulah, kita set target ni, jadi kita lepas tu kita follow up lah, kita buat tracking mudah-mudahan. Jadi ini kita buat banding jugalah. Memang setiap kali ini kita buat pembandingan antara kita negara ASEAN, 5 negara ASEAN. Yang lainnya tu kecil sikit-sikit sangat. Jadi Thailand, Malaysia, Filipina, Indonesia, Singapura. Singapura ni ada 20,000 lebih. Jadi ini dari segi confirm case, kita 6,000 lebih kan. Indonesia 10 berapa tu, 12, 11 ke 12 itulah kan. Macam itulah. Jadi ni daily confirm COVID-19 case rolling 3 days. Tengok ni, Singapura sekitar harian dia kan ya, bertambah kes tu sekitar 700 lebih, 700 dengan Indonesia sekitar 300 lebih. Filipina sekitar 200 lebih. Malaysia ni rendah kan kita kan, bawah 30, bawah 5, bawah 100, bawah kita kan dah rendah sekarang ini kita kan. Alhamdulillah lah. Yang ini daily confirm case rolling 3 days. Kita selalu buat bandingan dengan mana? Dengan Israel, dengan Kanada, dengan Saudi, dengan UK. Ini keadaan dia. UK ni yang kesian, masih bencana. Kita 4,000 lebih ni kan, 3,700 daripada 13 hari bulan. Ni setiap hari. Hari ni pertambahan kesnya 3,000 lebih. Saudi Arabia 1,900 dekat 2,000 kan. Kanada 1,100. Macam itulah. Tapi ini rolling 3 days lah, purata average 3 hari. Jadi begitulah begitu situasi COVID-19, kes COVID-19. Jadi banyak negara telah pun mula menunjukkan tanda-tanda untuk recover, tapi banyak juga negara yang masih mencanak naik. Kita berbanding negara-negara ASEAN, alhamdulillah kita di antara yang terbaik lah. Di mata dunia pun kita di antara yang terbaik lah kalau kita tengok pada trend aktif kes tu tadi tu kan. Jadi kita alhamdulillah dengan segala usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan dan kerjasama daripada rakyat jelata semua, kita dapat sedianya mengawal COVID-19, wabak COVID-19 ni. Jadi jika anda suka akan video ini, sila like, subscribe, share dan komen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.